warahmatullahi wabarakatuh bagi subjek penyelidikan dalam pendidikan. Saya, Puteri Nurhazia Binti Hamzan, akan membentangkan kertas cadangan penyelidikan saya yang bertajuk Penguasaan Stilistik dalam kalangan guru pelatih terhadap kumpulan puisi kanak-kanak iaitu Sakura. Baiklah, beralih kepada slide seterusnya. Isi kandungan yang saya akan fokuskan keduanya, objektif dan soalan kajian. Yang ketiga, teori dan model kajian. Yang keempat, metodologi. Yang kelima, dapatan kajian. Yang keenam, rumusan atau perbincangan hasil daripada kajian yang akan dilaksanakan. Yang terakhir iaitu soalan yang diajukan berkenaan dengan kajian yang saya laksanakan. Okey, baiklah, bermula dengan latar belakang berkenaan dengan kajian saya iaitu penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih. Okey, dilihat dari segi perkembangan sastra yang bermulanya dalam bidang kesusastraan Melayu lah secara khususnya dan didedahkan dengan secara lisan sahaja pada masyarakat dahulu, kemudian berkembang menjadi sebuah karya moden. Seterusnya mendapat pengiktirafan nukilan karya seperti bentuk penghasilan karya iaitu seperti puisi, prosa dan juga drama. Dan kesusastraan Melayu juga secara khasnya menerapkan unsur keindahan berbahasa ataupun unsur dramatis dalam penulisan tersebut yang diaplikasikan untuk menarik minat pihak kedua iaitu terdiri daripada pendengar ataupun pembaca agar selari dengan makna yang sebenarnya disampaikan, dan oleh itu dikatakan bahan sastra ini mengandungi makna yang tersurat dan tersirat dan dilihat sangat berkait rapat dengan bidang stilistik. Bidang stilistik di sini dalam konteks ini merujuk kepada bidang yang mengkaji gaya bahasa dalam sesuatu penulisan. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi latar belakang kajian bagi kumpulan puisi kanak. Buku yang saya fokuskan iaitu sebagai instrumen utama dalam kajian ini iaitu kumpulan puisi kanak-kanak iaitu Sakura. Kumpulan puisi kanak-kanak Sakura merupakan sebuah karya hasil garapan penulis iaitu Mahaya Muhammad Yasin yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2014. Kumpulan puisi kanak-kanak Sakura ini merupakan sebuah karya yang memuatkan sebanyak 50 buah puisi dan mengandungi pelbagai tema serta syarat dengan elemen bahasa Melayu. Antara puisi-puisi yang terkandung di dalamnya adalah Bahasa Ibunda, Kembang Sakura, Musim Bunga dan juga Hijrah. Pengarang bagi puisi ini juga ada banyak menanamkan nilai-nilai murni dan juga pengajaran untuk pembaca dan penting untuk pembinaan sasiah diri yang berguna kepada kanak-kanak juga. Dan dari segi pengimplementasian dalam sastra beliau juga ada mengandungi pelbagai gaya bahasa iaitu seperti personifikasi, hyperbola, simili dan juga metafora hasil daripada terbitan himpunan puisi tersebut. Dan berikut merupakan satu pencerahan yang ringkas terhadap perkembangan dunia kesusastraan Melayu. Seterusnya, kita akan lihat dari segi tujuan kajian ini yang akan dilaksanakan adalah yang pertamanya adalah bagi meninjau penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih khususnya dalam option bahasa Melayu. Dan yang kedua adalah untuk melatih guru ataupun pihak yang dikaji adalah dari segi mengenal pasti jenis gaya bahasa yang ada diimplementasikan dalam puisi. Dan yang ketiga iaitu bagi meningkatkan kefahaman guru pelatih terhadap bahan bacaan yang berpuitis ataupun bahan bacaan yang mengandungi bahasa unsur-unsur bahasa yang indah, bahasa-bahasa gaya bahasa. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk memupuk keupayaan dalam menginterpretasikan makna tersirat mengikut konteks penyampaian pengarang ataupun penulis dengan betul berpandukan puisi yang diberi. Dan seterusnya, kita lihat dari segi kepentingan kajian yang saya fokuskan dari segi tiga pihak. Dan penjustifikasian ini adalah bertumpu kepada tujuan dan juga peranan, iaitu dari segi pihak guru sekolah, guru pelatih dan juga ibu bapa. Pertama sekali kita lihat kepentingan kajian terhadap guru sekolah iaitu
guru sekolah dilihat sebagai aspek pembelajaran bagi subjek bahasa Melayu kepada murid-murid di sekolah. Jadi, penganalisisan kajian ini memfokuskan kepada bantuan atau guru itu sendiri sebagai pemudah cara bagi murid di sekolah. Dan di situ juga kita lihat peranan ataupun pentingnya guru sekolah ini adalah untuk membantu murid meningkatkan kemampuan mereka dalam menterjemahkan aspek gaya bahasa yang diaplikasikan dalam bahan puisi itu secara eksplisit, secara ayat yang boleh difahami dengan mudah. Dan akhir sekali adalah untuk meningkatkan kemahiran literasi, iaitu kemahiran yang utama dari segi membaca, menulis dan juga memahami makna yang disampaikan. Dan kepentingan kajian ini bagi pihak yang kedua iaitu guru pelatih dilihat dari segi penguasaan stilistik ini bukan sahaja terbatas kepada golongan guru bahasa Melayu semata-mata, tetapi guru pelatih yang sebelum ditempatkan mana-mana sekolah seharusnya di, diberi pendedahan lebih awal berkenaan dengan tata cara mematabatkan pembelajaran bahasa Melayu dengan mengikut trend ataupun perubahan dari zaman ke zaman. Dan dari sini bukan sahaja kita fokuskan kepada murid di sekolah rendah, malah murid di sekolah menengah. Jadi pendekatan secara kooperatif dan efektif dilihat sangat penting. Yang pertamanya adalah untuk melatih kemahiran pengaplikasian teknik dan kaedah PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran secara efisien dalam kalangan guru pelatih kepada murid di sekolah. Dan sejajar dengan itu juga fokus utama iaitu adalah melahirkan murid yang berkebolehan menginterpretasikan idea dan pemikiran dengan lebih tepat mengikut konteks yang diutarakan oleh pengarang ataupun penulis dalam sesebuah puisi yang kita tekankan kepada uh, murid. Dan kepentingan kajian dilihat dari sudut yang dari pihak ibu bapa, iaitu peranan ibu bapa yang menjadi sebagai pendukung utama dalam memperkasa penguasaan stilistik kanak-kanak. Jadi pihak ibu bapa di sini seharusnya peka dari segi keperluan anak-anak, iaitu keperluan ilmu dan juga penguasaan anak-anak. Oleh itu, ibu bapa di sini disarankan agar menekankan ataupun memberi dorongan bagi anak-anak menyertai aktiviti-aktiviti kebahasaan seperti pidato, bersyair, bersloka dan juga bersajak, iaitu antara aktiviti kebahasaan yang meliputi aktiviti kesusasteraan lah. Dan akhir sekali dari segi kepentingan kajian ini juga memfokuskan kepada ibu bapa untuk meningkatkan penerapan amalan membaca dalam kalangan anak-anak untuk di samping memupuk kemahiran mengolah idea dan juga pemikiran yang lebih kritis dan kreatif. Seterusnya, kita lihat dari segi objektif kajian, iaitu yang pertamanya, untuk mengenal pasti tahap penguasaan gaya bahasa semili dalam kalangan guru pelatih terhadap kumpulan puisi Sakura. Yang keduanya, objektif adalah untuk mengenal pasti penguasaan gaya bahasa metafora dalam kalangan guru pelatih terhadap puisi Sakura. Dan objektif yang terakhir iaitu objektif yang ketiga adalah untuk menganalisis penggunaan gaya bahasa prosinifikasi yang terdapat dalam puisi Sakura. Dan kita beralih kepada persoalan kajian. Yang pertamanya kita lihat dari segi sejauh manakah tahap penguasaan gaya bahasa semili dapat dicapai dalam kalangan guru pelatih terhadap kumpulan puisi Sakura terpilih. Dan yang kedua, sejauh manakah penguasaan gaya bahasa metafora dalam kalangan guru pelatih terhadap puisi Sakura terpilih. Dan persoalan kajian yang terakhir adalah memfokuskan dari segi adakah guru pelatih dapat menganalisis penggunaan gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam puisi Sakura. Okey, beralih pada slide yang seterusnya iaitu dari segi teori dan model kajian yang ada ditekankan dalam kajian yang akan saya laksanakan iaitu yang pertamanya teori kognitif. Teori yang pertama ini adalah dilihat diimplementasikan dari segi pelopornya iaitu Jean Piaget 1959. Dan teori ini memberi penugahan terhadap perkembangan bahasa kanak-kanak yang saling berhubung rapat dengan perkembangan mental. Dan teori ini juga disokong oleh psikolinguistik dari Amerika Syarikat iaitu Noam Chomsky bahawa manusia sememangnya secara biologinya
dilahirkan dengan kemahiran ataupun kelebihan dalam menguasai kemahiran bahasa, dan dikatakan perkembangan bahasa berupaya untuk ditingkatkan apabila mencecah usia tertentu. Dan teori yang kedua yang berkaitan dengan kajian yang saya laksanakan ini adalah teori mentalis yang dipelopori oleh Noam Chomsky 1965. Di mana teori ini ada menekankan dari segi pemerolehan bahasa dalam penguasaan bahasa. Dalam teorinya ada diketengahkan istilah generatif, kreatif, eksplisit, kegramatisan dan juga transformasi. Noam Chomsky juga ada mengemukakan pendapatnya bahawa bahasa boleh dikembangkan oleh penutur kepada pendengar. Dan yang ketiga, difokuskan adalah model stilistik yang dipelopori oleh J.J. Weber tahun 1989. Menerusi teori ini adalah dilihat sebagai panduan utama yang dipilih untuk pelaksanaan kajian saya, iaitu penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih. Yang mana model ini ada menekankan 7 prinsip. Yang pertamanya, menganggap dan mengiktiraf kemampuan berbahasa sebagai anugerah. Dan yang keduanya, prinsip pendekatan stilistik mengkhususkan aspek tema menggunakan pendekatan secara struktural, dan prinsip yang ketiga pula merujuk kepada memperlihatkan gaya kepribadian seseorang penulis terhadap puisi yang dikarangnya. Diikuti prinsip yang keempat adalah dari segi pendekatan stilistik dalam teori ini membincangkan tentang pemilihan diksi, pembentukan perkataan dan ayat yang dapat dilakukan. Dan yang kelima, membantu pembaca untuk memahami makna perkataan yang sukar serta ayat yang kompleks. Dan prinsip yang keenam ditekankan dalam teori ini dan model ini adalah merujuk kepada peranan menganalisis proses menganalisis proses penghasilan sesebuah karya. Dan akhir sekali adalah prinsip yang merujuk kepada penerimaan ataupun penghargaan dari dari sudut pembaca ataupun khalayak pendengar terhadap karya yang dipersembahkan. Baiklah, merujuk kepada tinjauan literatur, iaitu dapatan kajian lampau. Yang pertamanya kita lihat dari segi kajian Chiu dan rakan-rakannya tahun 2015 dengan tajuk kajiannya iaitu penguasaan kesusasteraan tradisional Cina dalam kalangan pelajar sekolah. Menurut kajian ini, dilihat tahap keberkesanan dari segi pemerolehan grade markah yang diperoleh dalam kalangan murid menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan markah ujian. Dan yang keduanya, dari segi kajian yang telah dilaksanakan oleh Chiu dan rakan-rakannya adalah menerusi pendedahan teknik menguasai stilistik adalah antara bukti dapat membantu murid tingkat kefahaman mereka terhadap bahan sastra yang dibekalkan oleh guru mereka. Dan yang terakhir, dari kajian ini juga dapat menunjukkan penguasaan makna abstrak yang efektif melalui pembacaan bahan sastra secara kerap. Dan seterusnya, dilihat dari segi dapatan kajian lampau dari Kementerian Pendidikan Malaysia 2013 menurut laporan tahunan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, dilihat bahawa terdapat impak negatif, iaitu dari segi penguasaan dalam kalangan murid yang kurang mahir dan kurang berkebolehan dalam mencetuskan idea untuk bahan-bahan yang dibaca, iaitu bahan sastra secara kritis dan kreatif. Dan mereka juga, golongan murid ketika itu juga tidak mampu menginterpretasikan idea atau isi tersirat dengan tepat mengikut konteks yang ditujukan. Dan yang ketiga, menurut daripada laporan tersebut juga dilihat murid yang dikaji sering memberi jawapan yang berjela-jela tetapi tidak dapat menjurus kepada konteks penulisan. Dan akhir sekali, mereka juga dilihat sukar memahami perkataan bahasa Melayu klasik dan gramatis, iaitu bahasa Melayu yang memiliki dua lapis makna. Dan ini lagi menguatkan sebab untuk saya laksanakan kajian ini yang berkaitan dengan penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih. Beralih kepada metodologi,
iaitu yang akan difokuskan dari segi reka bentuk kajian, sampel kajian dan kaedah pengumpulan data terlebih dahulu. Reka bentuk kajian bagi pendidikan saya adalah berbentuk kaedah kualitatif dan lebih kepada bentuk merincikan ataupun menganalisis secara deskriptif terhadap data yang diperoleh. Dan yang kedua, sampel kajian adalah berpusatkan persampalan bola salji dan seramai 5 orang responden yang terdiri daripada guru pelatih saya jadikan sebagai responden untuk sampel kajian dalam kajian ini. Dan yang ketiga, golongan yang dipilih adalah dilihat mahir dalam penginterpretasian idea. Kesemua responden ini adalah terdiri daripada guru pelatih option Bahasa Melayu di IPG KIK dan selari dengan subjek kajian yang sesuai dan tepat bagi pelaksanaan kajian penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih. Dan yang ketiga, metodologi adalah fokus kepada kaedah pengumpulan data yang dilaksanakan menerusi temu bual, dan yang keduanya akan menggunakan instrumen 10 teks puisi yang terpilih daripada 50 buah puisi bertema dalam kumpulan puisi kanak-kanak Sakura. Dan seterusnya, kaedahnya akan ditranskripsi hasil daripada temu bual tersebut sebagai dapatan dan dianalisis secara deskriptif. Okey, tambah lagi instrumen kajian. Kajian ini selari dengan yang saya nyatakan tadi, iaitu bersifat tekstual dan menganalisis kumpulan puisi kanak-kanak Sakura. Jadi, bahan utama instrumen kajian adalah buku kumpulan puisi kanak-kanak Sakura dan borang protokol temu bual serta borang analisis deskriptif hasil daripada temu bual. Dan yang seterusnya, akhir sekali, metodologi adalah dilihat dari segi kaedah analisis data. Kaedah analisis data yang pertamanya, saya akan mentranskripsi hasil temu bual ke dalam bentuk teks. Kemudian, teks tersebut saya akan analisis secara deskriptif dan akhir sekali saya akan sediakan laporan penyelidikan berkenaan dengan data-data yang telah dikumpul dan hasil dapatan yang saya dapat sepanjang pelaksanaan kajian. Baiklah, rumusan bagi akhir pembentangan ini adalah kajian ini dilihat fokusnya adalah untuk menilai tahap penguasaan stilistik. Yang mana saya fokuskan tadi iaitu metafora, personifikasi dan juga simile yang terdapat dalam bahan puisi kanak-kanak terpilih iaitu sebanyak 10 puisi kanak-kanak. Di samping itu dapat meningkatkan penguasaan perbendaharaan kata dalam kalangan guru pelatih dan juga murid di sekolah apabila mereka dapat diintegrasikan oleh guru pelatih secara sebaiknya. Dan persoalan akhir yang ditujukan berkenaan dengan kajian yang saya laksanakan adalah berbunyi, mengapakah kumpulan puisi kanak-kanak yang dipilih sebagai instrumen kandungan utama untuk kajian anda berbanding kumpulan puisi dewasa seperti himpunan puisi karya Baharudin Zainal yang berjudul Siang Tak Pernah Mungkir dan Kau Akan Dewasa. Baiklah, bagi menjawab persoalan yang ditujukan adalah sebab saya memilih kumpulan puisi kanak-kanak ini sebagai instrumen kandungan utama dalam kajian ini adalah kerana pemfokusan saya bertumpu kepada guru pelatih. Jadi, guru pelatih yang ditempatkan di sekolah rendah. Jadi, muridnya pada sekitar umur tahun 1 hingga tahun 6. Jadi, apa yang saya nak katakan di sini adalah kumpulan puisi kanak-kanak yang dipilih dilihat sangat bersesuaian untuk kita latih ataupun untuk kita lihat sejauh manakah guru pelatih yang akan ditempatkan di sekolah ini dapat menguasai stilistik pada kumpulan puisi kanak-kanak. Sekiranya saya gunakan kumpulan puisi dewasa kepada guru pelatih tetapi kurang kemahiran ataupun kurang kebolehan yang ditonjolkan, maka sudah semestinya kumpulan puisi kanak-kanak yang sekiranya saya akan berikan masih pada tahap yang lemah. Jadi di sini saya fokuskan dari segi kumpulan puisi kanak-kanak mengikut keselarasan umur sasaran murid yang mereka akan ajar pada
selepas graduasi nanti. Maksudnya selepas mereka graduasi nanti, mereka akan fokuskan kepada murid pada lingkungan umur tahun 1, tahap 1 dan juga tahap 2. Jadi puisi ini juga mereka boleh integrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran murid-murid di sekolah rendah. Dan akhir sekali, gaya bahasa yang saya gunakan itu juga merupakan satu gaya bahasa yang boleh dilihat secara terperinci dan mampu diimplementasikan dalam pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah dengan lebih efektif dan proaktif. Sekian pembentangan saya pada kali ini berkenaan dengan kertas cadangan pendidikan bagi penguasaan stilistik dalam kalangan guru pelatih terhadap bahan puisi kanak-kanak iaitu Sakura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.